cerita legenda. Cerita legenda merupakan salah satu cerita yang tergolong dalam sastra atau silat. Cerita kepada dua jenis, legenda tempatan dan legenda menjelajah. Legenda tempatan itu menceritakan tentang benda, keramat, pusara atau pokok yang dipercayai berpuaka ataupun memiliki roh orang yang terkenal di tempat itu. Contoh legenda Perigi Hang Tuah dan Pusara Mahsuri. Legenda menjelajah pula cerita legenda yang tersebar luas melampaui batasan sesebuah kampung atau negeri. Contoh cerita Si Tanggang. Cerita ringkas La Mahsuri. Mahsuri merupakan seorang anak dara pingitan Mak Alang dan Pak Anda. Rupa paras Mahsuri semakin hari semakin menawan dan menjadi pujaan hati seluruh warga Langkapuri. Mata bagaikan bintang timur, pipi pauh dilayang, betis bunting padi, itulah ciri-ciri kecantikan Mahsuri yang diperkatakan orang. Wan Darus, wira kampung dan anak saudara kepada Peru, Datuk Seri Karma Wijaya, mendapat tempat di hati Mahsuri. Lalu Wan Darus pun melamar Mahsuri. Semasa hari perkahwinannya, disebut orang-orang ketikan Mahsuri tiada tolok bandingannya. Wan Mahora, isteri kepada Datuk Seri Karma Wijaya, dengki akan kecantikannya dan berhasrat ingin menghilangkan Mahsuri dari muka bumi. Seterusnya, niat jahat Wan Mahora bermula apabila dia menghasut suaminya untuk menghantar Wan Darus untuk ke negeri utara yang sering melanggar Langkawi. Wan Darus arahan penghulu Datuk Seri Karma Wijaya untuk membunuh penceroboh lalu meninggalkan Mahsuri keseorangan di Langkawi. Pada masa yang sama, Deramang, seorang pengembara telah sampai ke Langkawi dan telah dilihat menegur Mahsuri. Orang kampung mula membuat fitnah. Mahsuri telah berbuat sumbang. Wan Mahora meracuni fikiran suaminya dengan fitnahan tersebut. Dengan lantang, dia memberitahu bahawa Mahsuri dan anak kandungannya harus mati. Tangisan ibu bapa Mahsuri membuatkan penduduk kampung rasa bersalah mengutuk Mahsuri. Penghulu menyedari telah kehilangan sokongan lalu menikam Mahsuri. Darah putih terpancut keluar dari leher Mahsuri menandakan bahawa dia tidak bersalah. Semua orang terkejut. Perasaan bersalah menyelubuhi hati. Dengan nafas terakhir, Mahsuri membisikkan sumpahan yang terdengar sepanjang zaman, iaitu kalau Mahsuri di pihak yang benar, demi darah putih yang mengalir di tubuh, Langkawi dilaknat, sumpah dan onar, bala bencana hingga ke ketujuh. Selepas itu, Langkawi menjadi padang jarak, padang terkukuh disebabkan oleh sumpahan Mahsuri. Nilai dan pengajaran berdasarkan cerita Mahsuri ini ada 6. Yang pertama, jangan membuat tuduhan tanpa usul periksa. Yang kedua, jangan menyalahgunakan kuasa. Yang ketiga, jangan menindas kaum yang lemah. Yang keempat, menghormati hak peribadi orang lain. Yang kelima pula, memfitnah itu membawa badah. Dan yang terakhir, setia dalam percintaan. Mahsuri digambarkan seorang isteri yang setia kepada suaminya. Motif cerita legenda Mahsuri ini disampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, memberi kesedaran kepada masyarakat untuk sentiasa menyiasat dahulu sesuatu permasalahan sebelum mematuhi suatu hukuman. Masyarakat mudah terpengaruh unsur fitnah tanpa ada usaha untuk menyelidiki dahulu kesahihan sesuatu berita. Dan motif yang terakhir adalah rasional seseorang pemimpin lelaki, iaitu Datuk Seri Karma Wijaya, mudah untuk diracuni oleh isterinya, Wan Mahora, mungkin atas dasar kepercayaan antara suami isteri. Sekian, itu sahaja pembentangan cerita legenda.
Sekarang kami akan beralih kepada kuis. Okey semua, bagi kuis kami akan menjemput kumpulan 13 dan 14. Kuis Kahoot. Pilih kumpulan berapa tadi? Kami pilih kumpulan 13 dengan 14. Okey, 13 dan 14. Kumpulan lain boleh join juga tapi yang wajib join ialah 13, 14. Okey, kumpulan 13 dan 14 boleh join Kahoot kami dengan nombor PIN 49813337. Okey, Isra dah masuk. Okey, baru 15 orang. Kita tunggu lagi kawan-kawan kita. Nak link boleh? Sampai ada link je. Apa dia? Link tak ada ke? Oh, link. Kejap. Tu. Terima kasih Charul. Okey, sekarang kita dah ada 36 orang. Siapa yang nak masuk lagi boleh masuk ya. Tak kisah bukan daripada kumpulan 14 dengan 14 pun boleh masuk. Okey, kita dah cukup 40 orang. Kita boleh mulakan sesi Kahoot kita. Okey Hazim. Okey. Cerita legenda tergolong dalam sastra lisan yang berbentuk naratif. Betul ke salah?
Okey, betul jawapan dia. Tahniah kepada yang betul. Okey, Daisy mendahului. Oh, ada I love you. Cerita legenda terbahagi kepada dua jenis, iaitu legenda tempatan dan legenda apa? Pilih. Legenda menjelajah. Tahniah kepada yang betul. Okey. I love you mendahului. Kalau betul nanti Hazim cakap I love you too. Cerita legenda Masuri termasuk dalam jenis apa? Legenda menjelajah, lama, tempatan dan keturunan. Legenda tempatan. Okey, ramai yang jawab betul. Okey. Ekspedisi sedang mendahului. Manakah antara yang berikut adalah bukan nilai pengajaran yang disampaikan dalam cerita Masuri? Okey, tadi kita dah bagi pengajaran nilai Masuri. Boleh tengok. Sentiasa mengambil tahu kehidupan orang sekeliling. Ramai yang menjawab betul ya. Okey, Daisy berada di atas. Okey, next. Yang kelima. Memberi kesedaran kepada masyarakat agar tidak mudah berprasangka buruk dan memfitnah antara satu motif cerita itu. Memfitnah adalah satu motif cerita itu. Okey. Betul ke salah? Betul. Semua jawab betul. Okey, Daisy masih mendahului. Okey, seterusnya. Soalan 6. Legenda Masuri berasal daripada negeri mana? Masuri. Okey, negeri Langkawi. Okey, orang yang sama masih berada di atas. Yang ketujuh. Apakah hubungan Wanderus dengan Datuk Seri Kamal Wijaya? Wanderus jadi apa? Bapa saudara. Kalau Kelantan ayat pot darah. Okey, ekspedisi berada di tangga yang teratas. Okey, soalan 8. Berbaki 2 lagi soalan. Siapakah yang dengki akan kecantikan yang dimiliki oleh Masuri ni? Wan Mohara. Wan Mohara yang dengki tentang kecantikan tu. Okey, tangga teratas, ekspedisi lagi. Okey, 2 soalan lagi.
Okey, soalan last ke? Okey, 2 soalan lagi. Betul. Okey, ekspedisi berada di tangga tak atas ni. Okey, soalan last. Deramal adalah penduduk Langkawi yang datang dan menegur Masuri ketika terlihat Masuri melihat. Betul ke salah? Deramal penduduk Langkawi. Salah. Okey. Ekspedisi berada. Okey, I love you. Azin cakap I love you too. Tadi Azin dah pesan. Okey, juara kita. Okey, Daisy. Tahniah kepada semua pemenang. Terima kasih kerana join tahuk kami. Okey, terima kasih bulan 5. Tahniah ya. Cuma nak double confirm ejaan yang sebenar untuk legenda. Okey, sebab saya tengok dalam slide ejaan LA dalam Kahoot LE. Jadi ejaan yang sebenar untuk legenda LE. LE. Yang lain tolong take note LE, legenda. LEGENDA. Okey, terima kasih Doktor. Tahniah. Okey, terima kasih kepada kumpulan 13 dan 14 juga ya. Seterusnya kita beralih kepada kumpulan 6, cerita teladan Penurul Nadratul Nabila. Silakan. Baiklah, kami daripada kumpulan 6 yang akan membentangkan cerita topik teladan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurul Nadratul Nabila binti... Oh, maaf. Sebelum itu, selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 6 yang terdiri daripada Nurul Nadratul Nabila binti Ridwan yang memegang nombor metrik di 201920920062. Seterusnya Nurul Nadia Amira binti Kamarudin di 201920920060 dan Nur Elmira binti Ramli di 201920920061 dan Faratika binti Richard di 201920920055 dan saya sendiri Milka Krisyabing di 2021098508. Baiklah, cerita teladan merupakan cerita yang mempunyai unsur pendidikan moral dan memberi pengajaran atau teladan. Dan biasanya cerita teladan lebih tertumpu kepada kanak-kanak dan kebanyakan berupa pendidikan moral sama ada berlandaskan peraturan kehidupan sosial dan budaya atau ajaran agama. Seterusnya biasanya cerita teladan berbentuk naratif. Struktur cerita adalah sederhana dan tidak berbelit-belit
Langsung klik seperti saja hijau cerita guys, Penglipur soalnya Lara. itu sudah pasti benar sesuai chipnya Cerita guys. teladan juga Ya, biasanya kita sudah plot paling cerita atas juga tetap bersifat guys, kita lihat di kronologi. layar belakang Susunan kita. cerita dalam mengikut Kita urutan waktu. nomor Contohnya dalam iya guys, cerita kayak Bawang gini Putih, kita Bawang nanti Merah. kalian Dan lihat di bawang merah deskripsi yang atau di sering komentar. ditindas dan Iya diseksa guys, oleh link ini kita ibu tirinya nanti Mak Kundur. kalian lihat di deskripsi. Dan Link seterusnya ini di cerita deskripsi terladan ya guys. ini Link ini berlaku di kita zaman nanti dahulu ketika kalian lihat di rakyat deskripsi atau tidak di tahu komentar. membaca, tetapi masanya Kalau ada tidak dapat pertanyaan, ditentukan. langsung aja guys di komentar, nanti gue jawab kok secepatnya. Baiklah, antara Nanti salah gue jawab. satu Jangan contoh lupa like, cerita komen, teladan dan adalah subscribe Si guys. Tanggang. Karena subscribe itu Dan gratis. sinopsis Nanti cerita gue ini bakal adalah upload video Si sebanyak-banyaknya Tanggang guys. merupakan Jadi seorang kalian bisa anak main lelaki lagi guys miskin di yang tahun ini bekerja guys. sebagai Ya nelayan guys, dan kalau tinggal berhasil bersama ibunya kasih di like rumah. nih guys. Kalau nggak berhasil Si Tanggang dislike bercita-cita juga tinggi guys. Terima untuk kasih. menjadi orang Assalamualaikum kaya warahmatullahi dan pada wabarakatuh. suatu hari dia berjaya mendapat pekerjaan di sebuah kapal besar. Ibunya berat hati untuk melepaskannya, namun terpaksa dan Si Tanggang berjanji akan kembali apabila dia sudah menjadi kaya. Kerana kerajinan Si Tanggang bekerja, akhirnya dia dinaikkan pangkat menjadi nakoda kapal dan dikawinkan dengan Putri Sultan. Apabila ibunya mendengar bahwa Si Tanggang sudah menjadi orang kaya dan kapalnya akan berlabuh di tepi pantai, ibunya menaiki sampan dan ingin bertemu dengannya. Namun Si Tanggang tidak mengakui bahwa itu adalah ibunya kerana keadaan ibunya yang daif. Dengan rasa kecewa yang amat sangat, ibunya di rumah menadah tangan dan berdoa. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan merosakkan kapal Si Tanggang. Tema dalam cerita Si Tanggang ini adalah nilai moral tentang pengajaran untuk anak yang derhaka kepada ibunya. Tema ini mempunyai pengajaran kepada pembaca untuk memperbaiki nilai-nilai budayanya. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saya akan meneruskan pembentangan ini. Okey, persoalan dalam cerita Si Tanggang ialah persoalan merupakan pemikiran sampingan yang disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. Persoalan saling berkait dengan tema kerana ia bertujuan menghidupkan dan memperkukuhkan tema. Persoalan ini wujud dalam bentuk semua sastra, tidak kira sastra tradisional atau sastra moden. Pemikiran yang ingin disampaikan dalam kisah Si Tanggang ini mempunyai penerangan yang berbeza. Yang pertama ialah persoalan kasih sayang ibu bapa. Kasih sayang lahir daripada perasaan cinta dan sayang diri manusia untuk sesama manusia. Kasih sayang merupakan perasaan halus yang wujud daripada hati yang ikhlas terhadap manusia. Hal ini dapat dilihat melalui peristiwa di mana Si Talang dan Si Deruma amat menyayangi anak mereka Si Tanggang. Si Derama iaitu ibunya sanggup meredah laut menggunakan perahu kecil untuk sampai ke kapal Si Tanggang apabila mendengar kabar bahawa Si Tanggang berada di kawasan perairan kampung mereka. Yang kedua ialah persoalan kecewa seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang seorang ibu tidak dapat diukur kerana sesungguhnya kasih sayang yang diberikan amatlah besar. Si Derama sangat menyayangi Si Tanggang walaupun kekecewaannya terhadap Si Tanggang yang melupakan asal-usulnya tidak mampu menandingi kasih sayang yang dimiliki. Yang ketiga ialah persoalan sikap sombong yang mendatangkan akibat buruk kepada diri. Sombong merupakan sikap angkuh yang dimiliki seseorang. Perasaan hebat dan bangga akan diri yang membawa kepada sifat memandang rendah kepada orang lain. Kerja keras yang dilakukan Si Tanggang selama ini membuahkan hasil apabila akhirnya dia menjadi seorang nahkoda kapal. Akhir sekali, persoalan kerajinan dan kerja keras untuk memperbaiki kehidupan. Kerajinan merupakan usaha berterusan yang dilakukan dengan penuh semangat untuk mencapai kejayaan. Hal ini dapat dilihat melalui peristiwa Si Tanggang yang sangat rajin bekerja sehingga sanggup melakukan apa sahaja pekerjaan yang disuruh. Sikap rajin yang ditunjukkan Si Tanggang percaya dan menyayangi
anak tunggal. Watak takah si tanggang, budak miskin, derhaka, tekun, bekerja sebagai pencuci kapal, cekap dan berniaga berkahwin dengan anak sultan. Yang kedua, deruma, ibu kepada si tanggang, penyabar dan menyayangi anaknya, wanita tua yang uzur dan miskin. Yang ketiga ialah puteri sultan, isteri kepada si tanggang, seorang yang cantik dan jelita, bersikap sombong. Pengajaran daripada cerita ini ialah sentiasa mengenang jasa kedua ibu bapa, tidak mengkhianati kepercayaan mereka dan sentiasa merendahkan diri. Next. Mengapa cerita teladan disampaikan? Cerita teladan disampaikan untuk mendidik rakyat supaya lebih menitik beratkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Mendidik rakyat untuk melakukan perkara yang berfaedah, mengajar anak-anak untuk sentiasa bersikap baik apabila dewasa kelak dan dijadikan pedoman dan suri teladan kepada semua. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Saya serahkan kepada rakan saya untuk soalan kuis. Baiklah, kita akan masuk dalam sesi kuis Kahoot. Kumpulan yang diwajibkan untuk menyertai kuis ini adalah kumpulan 15 dengan 16. Dan boleh juga rakan-rakan yang mau berminat untuk menyertai. Link telah di-share di bawah ruang komen. Boleh masuk melalui link tersebut. Maaf, tunggu sebentar, ada sedikit masalah. Sekejap.
Boleh nampak sudah bahagian skrin? Boleh. Boleh. Okey, boleh mula. Oleh sebab kita sudah jumpa 5 yang teratas, saya akan akhiri permainan kuis kita pada pagi ini. Okey, siapa yang menang? Sebelah mana tu yang menang tu? Tanya saya ucapkan kepada Fel, rasanya daripada kumpulan 9 yang menduduki tempat pertama. Tempat kedua ini adalah Daisy, seperti sebelum ini Daisy sentiasa di atas. Lepas tu nombor 3 Zulkifli daripada kumpulan 15, nombor 4 Ekspedisi dan yang nombor 5 Mer. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam kuis ini dan terima kasih untuk penyertaan anda. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih. Bulan 6. Nanti kalau senyap je tu buat macam saya pasang lagu tadi ya. Nanti sunyi sepi, tak tahu apa aktiviti. Okey doktor, maaf lupa pula on Tak apa. Kumpulan lain take note ya. Kalau kamu tak nak pasang lagu pun kamu boleh jadi macam pengulas sukan pun tak apalah. Kamu ulaskan, kamu cakap ke macam kumpulan tadi ya. Alright. Tahniah kumpulan 6 dan yang menyertai aktiviti tadi kumpulan 15 dan 16. Nanti kumpulan 6 tolong take note ya. Adakah semua kumpulan 15 dan 16 join slot tadi ya. Baik, seterusnya kita terus dengan kumpulan 7, Sastra Hikayat, Muhammad Shalihin Hakimi. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Dengar ke suara saya? Dengar. Dengar. Okey, dengar boleh terus. Saya wakil dari kumpulan 7. Iaitu kumpulan kami akan membentangkan sastra hikayat. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Muhammad Farid, Muhammad Shalihin Hakimi, Nurul Aidatul Isra, saya, Nur Juliana dan Nur Syamimi. Next. Okey, sastra hikayat. Sastra hikayat ini merupakan sastra tulisan yang berkembang dalam tradisi golongan kelas atasan pada awalnya. Penulisan sastra hikayat ini menggunakan bahasa Melayu lama dan struktur penceritaan tertentu. Teks hikayat dulu akan dibacakan dan diperdengarkan kepada halayak ramai. Pembacaan di hadapan halayak ramai ini dapat dilihat melalui peristiwa Puan Melaka yang mendengar sah seorang daripada mereka membaca hikayat Muhammad Hanafiah pada malam sebelum mereka berperang di GIS. Okey, di dalam sastra hikayat ini terdapat 3 bahagian, iaitu bahagi kepada 3 unsur, iaitu unsur Islam, unsur Hindu dan unsur Hindu Islam. Yang pertama, hikayat sastra yang berunsurkan Islam. Hikayat sastra yang berunsurkan Islam ini ialah bersifat keislaman dengan memaparkan ciri-ciri dakwah yang membawa kesederhani dan prinsip tauhid. Ia juga menggunakan unsur Islam sebagai panduan dan teladan kepada pembaca. Dan ciri-ciri hikayat berunsurkan Islam ini, dari segi isi cerita hikayat yang berunsurkan Islam ini, ia berasal dari India dan sampai ke dalam kesusastraan Melayu melalui Arab Parsi. Watak dan perwatakannya pula, watak manusia dalam kalangan dan rakyat. Ia juga yang tinggi seperti ketabahan, kejujuran dan mengandungi unsur pengajaran dan pendidikan yang tinggi. Contoh dia sebagai ia juga kan mengandungi unsur pengajaran dan pendidikan yang tertinggi tadi. Jadi sifat dan kelakuan yang ditunjukkan dalam watak-watak dalam sastra hikayat ini boleh dijadikan teladan kepada pembaca. Dari segi struktur penceritaan pula, ia disebut dalam sebagai cerita dalam cerita, iaitu ceritanya terjadi daripada satu cerita pokok atau asal dan di dalamnya terjadi daripada satu cerita pokok dan di dalamnya terdapat berbagai cerita yang lain. Dikerani sebagai cerita sisipan.
Cerita itu bersambung-sambung serta berkait dengan cerita yang asal. Cerita pokok berkait dengan cerita sisipan melalui tukang-tukang cerita. Tukang cerita berperanan sebagai penghubung antara cerita pokok dengan cerita sisipan. Cerita sisipan ini disampaikan oleh tukang cerita atau watak dalam membuktikan kebenaran. Contoh dalam hikayat yang berunsurkan Islam ini, iaitu hikayat Satu Malam. Pasti ramai yang sudah pernah dengar tentang hikayat Satu Malam. Iaitu mengisahkan seorang maharaja Parsi iaitu Syahriar yang terkejut dengan isterinya yang berlaku curang dalam membunuh isterinya dan menganggap semua wanita curang. Namun begitu, baginda menyuruh wazir untuk mencari isteri baru setiap malam. Amalan ini berterusan sehingga Syahrazad iaitu anak perempuan wazir yang bijak merancang rancangan dan sukarela menjadi isteri Syahriar. Syahrazad menghabiskan masa berjam-jam setiap malam selepas perkahwinannya untuk menceritakan kepada maharaja tentang hikayat-hikayat. Setiap kali subuh Syahrazad mengaguhkan hukuman mati terhadap Syahrazad kerana ingin mengetahui akhir cerita hikayat tersebut. Syahrazad mengurniakan baginda dengan 3 orang anak lelaki. Oleh sebab baginda telah diyakinkan olehnya akan kesetiaan seorang isteri dan baginda memasukkan peraturannya. Sastra hikayat yang berunsurkan Hindu. Yang sastra hikayat berunsurkan Hindu ini, hikayat Melayu pengaruh Hindu yang terkenal ialah hikayat yang disadur secara langsung atau petikan-petikan terjemahan daripada bahagian-bahagian tertentu daripada 2 buah kitab epik iaitu kitab Hindu Ramayana dan Mahabharata. Ciri-ciri sastra hikayat yang berunsurkan Hindu ini mempunyai tema kisah-kisah pengembaraan, percintaan serta peperangan sehingga watak utama tersebut mendapat kejayaan dan kesenangan dalam hidup. Ia juga mengandungi unsur kisah peperangan akan mengandungi klimaks kuasa baik dan kuasa jahat. Kebiasaan hero dalam cerita tersebut akan mendapat kemenangan. Struktur penceritaan, pada awal penceritaan biasanya tentang watak Wira dan Wirawati iaitu kalau kita panggil hero dan heroin, ia kemudian mengisahkan keistimewaan mereka dan mengisahkan kisah penggembaraan sebelum kisah atau cerita sesuatu tersebut bermula. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh. Okay. Seterusnya saya Nurliana akan menyambung pembentangan ni mengenai dengan part pertengahan, iaitu panduan ini diberikan pada watak utama yang menceritakan tentang watak semasa penggambaran itu berlaku. Watak ni dia menghadapi rintangan dan dugaan lah. Dan dia berhadapan dengan watak-watak penghalang macam dalam cerita tu ada banyak halangan lah kisah mereka ni. Lepas tu penceritaan, ianya menceritakan tentang kerjaya watak utama sebagai wira. Dan watak utama tu berjaya mengalahkan watak penghalang dan mendapatkan kemenangan. Macam cerita Hindustan kan, satu tengok ada mesti hero menang lah kan, takkan kalah kan. Okay. Seterusnya contoh hikayat sastra Hindu iaitu hikayat Narayana. Hikayat ini dia menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di dataran India di mana pada ketika itu dataran India ni telah dikalah. Watak Rama ni merupakan seorang pahlawan daratan India yang berjaya mengumpulkan kekuatan rakyat Sugriwa. Okay, next.
Ni contoh buku hikayat Sri Rama. Hello, show. Okay. Seterusnya saya akan menceritakan tentang sastra hikayat unsur. Okey, maaf. Seterusnya saya akan meneruskan lagi dengan sastra hikayat unsur Hindu Islam. Ianya merupakan sebuah karya sastra yang berasal daripada sastra Hindu dengan wajah baru yang mengandungi unsur-unsur Islam. Ianya mula dihasilkan dengan bermulanya pengaruh Islam di alam Melayu. Pada zaman tersebut, pengaruh Hindu ni dikatakan masih lagi tebal dan karya-karya sastra bercorak Hindu ni diubah suai dengan sifat-sifat keislaman yang sesuai dengan prinsip dan pemikiran Islam. Maksudnya dah dicampur lah. Lepas tu contoh karya-karya yang berunsur hikayat Hindu Islam ialah hikayat Marakarma, hikayat Serangga Baru, hikayat Indrajaya, hikayat Shah Nobat atau hikayat Shah Alam Kamal, hikayat Burma Syahdan dan banyak lagi. Okey, ciri-ciri sastra hikayat berunsurkan Hindu Islam. Sastra hikayat berunsurkan Hindu Islam ini dikenal pasti dengan corak isi yang bercampur antara kedua-dua unsur iaitu unsur Hindu dan unsur Islam. Maksudnya dalam sastra hikayat ni dia ada dua-dua unsur tu. Untuk nak kenal pasti yang ni adalah sastra hikayat unsur Hindu Islam, bercampur lah dua-dua tu. Okay, next. Okay, dekat sini ada jadual yang kita boleh tengok lah apa itu hikayat berunsur ke Islam dan unsur Hindu. So boleh nampak lah kat sini. Contohnya judul karya ataupun cerita tu memakai dua judul Hindu dan Islam. Seperti tadi hikayat Serangga Bayu. Lepas tu perwatakan tokoh-tokoh Islam seperti Nabi Sulaiman, Nabi Khidir, Iskandar, Luqman dan lain-lain. Kemudian diselitkan juga persoalan-persoalan mengenai agama Islam seperti bersangkutan dengan hukum Islam, pelaksanaan ibadat dan sebagainya. Dan kita boleh juga tengok hikayat berunsurkan Islam ni ada nama watak dan tempat yang bercorak Arab dan konsep keislaman seperti konsep Allah dan segala sifatnya, konsep syurga yang dimulai dengan kata syahdan, arakata dan sebagainya. Ini kita baca dalam unsur-unsur Islam kan dia ada macam rakian semua ni kan. Seterusnya dalam unsur Hindu, nama-nama watak Hindu seperti Syahi, Mardan, istilah Hindu ni seperti Chokmar, Dewan dan Gangga Dewa. Cara pelukisan watak wira penuh kebaikan, manakala watak jahat dilum hitam. Maksudnya kalau wira tu dia baik sangat, kalau dia para dewa lah dalam hikayat unsur Hindu ni sebab rasa cara memuja dewa untuk mendapatkan kuasa gaib dan sakti. Dan peranan binatang atau menjadi benda sakti, ular lah apa-apa kan yang mereka puja macam tu lah. Dan kemudian kepercayaan kepada ahli nujum. Okay, next. Okay, struktur penceritaannya dia ada terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah awal penceritaan. Dalam tu dia memperkenalkan latar negeri dan watak, permasalahan raja, bernazar dan ramalan nujum. Manakala pada pertengahan dia menceritakan tentang putera raja yang terpisah dari istana, kemudian menghadapi rintangan dan dugaan, dan seterusnya dia mendapat bantuan dari kuasa sakti atau dewa atau alat-alat sakti macam tu. Dan di akhir penceritaannya, putera raja tersebut berjaya mengatasi masalah dan kembali ke istana. Okay, seterusnya. Okay, ni adalah contoh hikayat Hindu Islam. Salah satu contoh hikayat sastra Hindu Islam adalah hikayat Marakarma.
Tersebut tentang ketabahan sepasang suami isteri yang berasal dari kayangan menempuh pelbagai dugaan dan kesengsaraan hidup ketika di bumi. Kerana sumpah Batara Indra, seorang raja keindaraan beserta permaisurinya dibuang dari keindaraan sehingga mereka hidup sengsara. Ini merupakan contoh teks hikayat Mara Karma. Mereka dibuang daripada kayangan. Kemudian sampai dekat bumi, mereka macam hidup susah lah macam tu. Menghadapi pelbagai dugaan hingga sengsara macam tu. Okay. Okey, sekian, terima kasih. Lepas tu kita akan teruskan lagi sesi perbincangan kita ke slot quiz. Kami menjemput kumpulan 17 dengan 18. Boleh ke? Boleh. Semua boleh join dan 18. Boleh ya? So Dihin ada bagi link ke? Kumpulan berapa tadi pilih? 17 dengan 18. Terima kasih, tolong share link Carol. So Lihin buka muzik sikit. Dia baru 12 orang. Kita tunggu lagi ya. Cepat-cepat jangan baru 20 orang. Kurang masuk tu. Lagi baru 27 orang.
Ada lagi ke yang nak join? Kalau dah tak ada, kita boleh mulakan. Semua yang grup 17-18 dah join kan? Ada. Okey. Okey, terdapat berapa bahagian di dalam sastra hikayat? Okey, 3 bahagian je. Isra Nus. Seterusnya soalan kedua. Nyatakan bahagian di dalam sastra hikayat. Boleh pilih. Ni banyak. Okey. Apakah contoh hikayat yang berunsur Islam? Okey, betul. Nampaknya Isra masih di tempat pertama. Berapakah bahagian struktur penceritaan? Okey, soalan terakhir. Okey, Daisy tempat pertama. Zahirah kedua. Ciri-ciri sastra hikayat berunsurkan Hindu. Ni kalau fokus ni, saya dapat jawab. Okey, baiklah. Tengok siapa tempat ketiga. Ekspedisi. Tempat kedua Zahira. Tempat pertama. Okey. Tahniah dan terima kasih semua. Okay. Orang Kedah datang ganti orang Langkawi tadi ke? Okay. Terima kasih bulan 7. Nanti kalau bulan 17 dan 18 dan ada yang tak join tolong mention kat dalam komen ya. Bulan 7 tolong take note ya. 17, 18 adakah semua grup join? Kumpulan 6 tadi tak respon kat saya Kumpulan 6 tolong respon. Adakah kumpulan 15 join semua? Okay, terima kasih kepada semua yang menyertai aktiviti kumpulan 7. Soalan payah benar dia kata. Okay. Soalan berkisar daripada apa slide yang dibentangkan sahaja kan. Jadi kalau tak tengok, tak dapatlah jawab. Baik, seterusnya kita terus dengan kumpulan terakhir, kumpulan 8. Silakan Kara. Okey, dengarkah suara saya? Okey. Dengar bah.
Melati kuntung tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Nur Azimah binti Zakaria dan yang dikasihi rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan tentang sastra Panji. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Nabilah Najwa binti Nazri, Kira Somuin, Rachel Ruran Solomon, Ezri Afizul bin Ramli dan saya sendiri Anis Afifah binti Muhammad Zakwan. Pembentangan ini merangkumi aspek pengenalan iaitu konsep sastra Panji, asal-usul sastra Panji, ciri-ciri sastra Panji, bentuk sastra Panji dan fungsi sastra Panji. Selain itu, kami juga akan menerangkan tentang hikayat Panji Semirang yang merangkumi tema dan persoalan, plot cerita, watak dan perwatakan, latar, nilai dan pengajaran. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Nabilah. Dengar tak suara saya? Dengar. Terima kasih saudari Anis. Baiklah, saya akan membentangkan pada bahagian yang pertama iaitu pengenalan kepada sastra Panji. Pengenalan sastra Panji ini terdiri daripada konsep sastra Panji, asal-usul sastra Panji, ciri-ciri sastra Panji, bentuk dan fungsi sastra Panji. Yang pertama, konsep sastra Panji. Cerita Panji dikatakan bermula di Jawa semasa zaman kegemilangan Kerajaan Erlangga dan mencapai kemuncak semasa zaman-zaman kegemilangan Majapahit. Seterusnya, sastra Panji merupakan genre kesusastraan yang dihasilkan oleh orang Jawa. Sastra Panji digunakan sebuah genre sastra sama seperti yang difahamkan dengan sastra rakyat, sastra epik, sastra hikayat dan lain-lain. Perkataan Panji diambil daripada perkataan tunggal iaitu Panji-Panji atau bendera. S.O. Robson dalam Ismail Yusof 2008. Sastra Panji pada dasarnya adalah karya-karya yang berbentuk hikayat yang secara umumnya berkisar di sekitar kisah pengembaraan dan percintaan watak utamanya. Seterusnya, asal-usul sastra Panji. Sastra Panji mula disebarkan pada tahun 1277 mengikut Sisi Berg dalam Ismail Yusof 2008. Pendapat ini ditentang oleh Poibatjaraka dengan alasan terlalu awal. Tarikh yang disetujui oleh beliau antara tahun 1330 hingga 1430. Seterusnya, beliau berpendapat cerita Panji mungkin disebarkan oleh tentera-tentera Jawa melalui wayang kulit atau wayang topeng. Cerita-cerita Panji menggambarkan upacara adat dan budaya kejawaan. Seterusnya, wujud unsur dewa gaib, sakti, jampi dan serapah yang diamalkan oleh masyarakat Jawa dan akhirnya kesemua unsur berfungsi untuk memupuk taat setia orang Jawa kepada ratu mereka dan mengagung-agungkan golongan bangsawan. Harun Jaafar 2004. Seterusnya saya akan membentangkan tentang ciri-ciri sastra Panji. Ciri-ciri sastra Panji terdapat 5 iaitu tema dan persoalan, plot cerita, watak dan perwatakan, latar serta nilai dan pengajaran. Sastra Panji terdapat bentuk-bentuknya tersendiri. Bentuk-bentuknya terdiri daripada 2 iaitu puisi dan prosa. Contoh bagi puisi ialah syair Panji Semirang, syair Surat Gambang dan syair Lelakun Mesa Kumitar. Manakala prosa pula, contohnya ialah hikayat Cekil Waning Pat, hikayat Panji Semirang. Terusnya ialah fungsi sastra Panji. Fungsi sastra Panji adalah untuk diberikan pendidikan atau didaktik sebagai hiburan,
serta sebagai penyebaran agama dan provokasi. Seterusnya, pada bahagian seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudara Izri untuk membentangkan pada bahagian yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nabila. Baiklah, saya akan membentangkan tentang hikayat Panji Semirang. Tema hikayat ini adalah mengenai pengembaraan Panji iaitu Raden Ino Kartapati untuk mencari kekasihnya Raden Galuh Cendrakirana. Ia melibatkan kisah pengembaraan, penyamaran, percintaan dan peperangan dalam usaha menjalinkan semula hubungan mereka yang terhalang. Halangan tersebut mungkin disebabkan oleh fitnah, iri hati, konflik dalaman dan sebagainya. Hikayat ini berakhir dengan pertemuan semula pasangan kekasih tersebut dan hidup bahagia memerintah kerajaan mereka. Seterusnya, persoalan. Hikayat ini mengandungi dua persoalan iaitu kesetiaan dalam percintaan. Pengembaraan Raden Ino Kartapati mencari kekasihnya dan menghadapi pelbagai cabaran hanya untuk menemukan cintanya semula. Seterusnya ialah pernikahan yang membawa kemakmuran dalam negeri. Pernikahan antara Raden Ino Kartapati dan Galuh Cendrakirana telah membawa kemakmuran pada negeri Daha dan Puri Tipan. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Carol. Hello, boleh dengarkah suara saya? Boleh. Okay. Boleh. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian plot untuk Panji Semirang ini. Pada bahagian permulaan, hikayat ini dimulakan dengan mengisahkan kerajaan Ratu Daha yang mempunyai dua orang putri yang bernama Tuan Putri Galuh Cendrakirana dan Galuh Ajeng. Tuan Putri Galuh Cendrakirana merupakan anak daripada Permaisuri, manakala Galuh Ajeng merupakan anak daripada Gundik yaitu Padokaliku. Galuh Cendrakirana ini digambarkan seorang putri yang sangat cantik jelita dan baik hati, manakala Galuh Ajeng pula digambarkan sebagai seorang yang pendengki dan dengki kepada Galuh Cendrakirana karena tidak berjaya mendapatkan cinta daripada Raden Ino Kartapati. Seterusnya, pada bahagian perkembangan, Galuh Cendrakirana telah difitnah atas kematian ibu kandungnya yang keracunan akibat dituduh oleh Galuh Ajeng yang cemburu akan kemesraan Galuh Cendrakirana dengan Raden Ino. Selepas peristiwa tersebut, Galuh Cendrakirana sering didera dan diseksa oleh ibu tirinya karena Galuh Cendrakirana boleh mendapatkan cinta Raden Ino dan bukan anaknya yaitu Galuh Ajeng. Galuh Cendrakirana membiarkan ayahnya sendiri memotong rambutnya karena enggan menyerahkan patung emas pemberian Raden Ino kepada Galuh Ajeng. Pada bahagian kemuncak, akhirnya Galuh Cendrakirana nekat untuk melarikan diri dan telah mendirikan kerajaannya sendiri. Galuh Cendrakirana telah mendirikan kerajaannya sendiri yang terletak di antara sempadan antara kerajaan Daha dan Kauripan dan menamainya sebagai Asmarantaka. Beliau telah mengubah penampilan daripada seorang wanita kepada seorang lelaki dan namanya daripada Galuh Cendrakirana ditukar kepada Panji Semirang Asmarantaka. Beliau telah membina reputasinya sebagai seorang pahlawan yang unggul dengan menawan beberapa kerajaan yang lain. Pada bagian peleraian, Panji Semirang telah mendapat kabar bahwa Raden Ino akan dikawinkan dengan adiknya yaitu Galuh Ajeng. Berita tersebut membuatkan Panji Semirang bersedih, hianati dan patah hati. Panji Semirang sekali lagi membawa diri daripada kerajaannya dan mulai mengembara dari satu kerajaan ke satu kerajaan sebagai sekumpulan penghibur jalanan bersama-sama beberapa pengikutnya yang lain serta menukar namanya kepada warga Asmoro. Kumpulan mereka telah diundang untuk membuat persembahan di sebuah kerajaan. Raden Ino turut dijemput ke kerajaan yang sama sebagai wakil kerajaan ayahandanya. Sewaktu Raden Ino sampai di kerajaan tersebut, Raden Ino telah ternampak Galuh Cendrakirana dan kumpulannya yang membuat persembahan dan berjaya mengenali warga Asmoro merupakan cinta hatinya yaitu Raden Galuh Cendrakirana. Raden Ino menerangkan apa yang telah berlaku tentang peristiwa pembatalan perkawinan dirinya dengan Galuh Ajeng kepada Galuh Cendrakirana. Galuh Cendrakirana yang mendengar tentang peristiwa pembatalan majelis perkawinan Raden Ino itu
berasa amat gembira dan memutuskan untuk hidup bahagia bersama Raden Inu dan mereka berjanji untuk kekal bersama sehingga hujung hayat. Seterusnya watak dan perwatakan. Watak yang pertama yaitu watak utama Galuh Cenderakirana. Galuh Cenderakirana merupakan anak kepada Raja Daha dengan Permaisuri dan menjadi kesayangan seisi istana. Galuh Cenderakirana telah bertunang dengan Raden Inu Kertapati, yaitu sepupunya sendiri. Watak yang kedua yaitu Raden Inu Kertapati ataupun Raden Inu Panji Daeng Kesuma. Raden Inu Kertapati merupakan anak kepada Raja Kauripan dan sudah bertunang dengan Galuh Cenderakirana. Beliau digambarkan sebagai seorang yang kacak, budiman, dan perkasa. Watak ketiga yaitu Galuh Ajeng. Galuh Ajeng merupakan anak perempuan kepada Sang Nata dengan Padokaliku. Galuh Ajeng merupakan adik tiri kepada Galuh Cenderakirana dan selalu cemburu kepada Galuh Cenderakirana. Watak yang keempat, Padokaliku. Padokaliku merupakan istri ketiga kepada Raja Daha dan Sang Nata. Padokaliku mempunyai seorang anak perempuan yaitu Galuh Ajeng dan seorang yang dengki kepada Permaisuri. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan ini kepada Saudari Anis. Terima kasih Saudari Carol. Seterusnya saya akan menerangkan nilai yang terdapat dalam hikayat Panji Semirang. Nilai yang pertama ialah berdikari. Setelah perlakuan buruk yang telah diterima oleh Panji Semirang, ia membuat keputusan untuk meninggalkan kerajaan. Panji Semirang meninggalkan kerajaan tanpa mengandalkan bantuan daripada ayahnya yang merupakan seorang raja. Nilai yang kedua ialah kesetiaan. Kesetiaan dapat dilihat apabila Raden Inu Kertapati setia mencari tunangnya, Galuh Cenderakirana sehingga mereka dapat berkahwin dan hidup bahagia selama-lamanya. Nilai yang ketiga ialah kasih sayang. Mahadewi sangat menyayangi Galuh Cenderakirana sehingga sanggup membawa lari Galuh Cenderakirana bersama pengawal kerana Mahadewi tahu Galuh Cenderakirana telah difitnah oleh Dewi Liku dan Galuh Ajeng. Yang terakhir ialah pengajaran. Pengajaran yang pertama ialah kita hendaklah memiliki sikap yang mandiri. Sebagai contoh, Panji Semirang meninggalkan kerajaan tanpa mengandalkan bantuan daripada ayahnya dan memulai langsung apa yang perlu ia bangunkan. Pengajaran yang kedua ialah kita mestilah menjadi seorang yang sanggup berkorban untuk kebaikan. Sebagai contoh, Galuh Cenderakirana sanggup berkorban menghadapi halangan dan penyiksaan daripada tindakan kejam Ratu Daha demi mempertahankan haknya, iaitu cinta sucinya terhadap Raden Inu Kertapati. Pengajaran yang terakhir ialah kita hendaklah patuh kepada orang tua. Raden Inu Kertapati patuh akan arahan ayahandanya untuk mengahwini Galuh Ajeng kerana tidak mahu menyakiti perasaan ayahandanya. Sekian saja pembentangan kami. Saya serahkan sesi kahut kepada Carol. Untuk sesi kahut nih, kamu perlu tengok screen untuk jawab soalannya. Boleh nampak? Boleh. Oke, saya sudah sharing. Kumpulan berapa, Kira? Kumpulan 19 dengan 20. Okey. Yang lain boleh join juga ya. Okey, Ba.
Masih ada yang mau join kah? 24 orang setakat ini. Dua puluh empat orang. Masih ada yang mau join? Kita tunggu sekejap lagi. Dua puluh 28 orang. Saya tunggu sampai 30 orang, boleh? Boleh bah kalau kau. Thank you. Seorang lagi. Oke, 30 orang cukup ya. Kumpulan 19-20 sudah masuk semua. Kita mulalah. Soalan pertama, siapakah yang menghasilkan sastra Panji? Oke, jawabannya adalah orang Jawa. 25 orang jawab dengan betul. Seterusnya. Oke, tempat pertama, Anik. Soalan kedua, apakah kandungan sastra Panji? Oh, ada orang salah. 11 jawab kisah pengembaraan dari Sabarani Watak Takengus Kobod. Anik masih mendahului. Soalan ketiga, perkataan Panji diambil daripada perkataan tunggal. Betul atau salah? Dua puluh 23. Betul, 8 salah. Oke, Takengus Kobod. Anik masih di tempat pertama, diikuti dengan ekspedisi. Soalan keempat, apakah unsur yang ada dalam sastra Panji? Adakah ketuhanan sakti gaib? Atau cinta dewa sakti dan jampi? Oke, 12 orang jawab dengan betul. Oh wow, Anik masih di tempat pertama. Soalan kelima, betul atau salah sastra Panji hanya ada dalam bentuk prosa sahaja? Oke, jawabannya ada salah. Panji Semirang ada dalam bentuk puisi ya guys. Anik masih di tempat pertama, diikuti dengan ekspedisi. Siapakah kekasih Raden Inu Kertapati? Jangan salah pilih.
ada yang salah jawab. Galuh Ajeng. Galuh Ajeng itu rampas. Kita tengok scoreboard. Wow, Anik masih di atas. Oke. Apakah kerajaan yang dibentuk oleh Panji Semirang? Asmarantaka. Semirang tuh namanya. Dahat tuh tempat asalnya. Oke, ekspedisi di tempat pertama. Soalan ke-8, apakah nilai yang terkandung dalam Panji Semirang? Oke, 17 orang jawab dengan betul. Ekspedisi masih lagi di tempat pertama. Soalan ke-9, betul atau salah? Galuh Cindra Kirana akhirnya berkawin dengan Raden Inu Kertapati. Betul atau salah? Tuh. Jawab, jangan tak jawab. Betul. Betul. 4 orang salah. Tak dengar presentation kah? Kita tengok scoreboard. Ekspedisi masih lagi di atas. Soalan terakhir, ini kena pilih ya. Pengajaran yang terkandung dalam sastra Panji. Pilih yang betul saja ya. Oke. Ada orang yang bawa. Kita tengok keputusannya. Tempat ketiga jatuh kepada Red Warrior, berikan tepukan. Tempat kedua ekspedisi dan tempat pertama jatuh kepada Nia Deut. Baik, Tania, bulan 8, bulan 19 dan 20 join semua ke? Belum. Rasanya semua join. Confirm ya? Okey, semua join. Join. 20? 20 pun join. Okey. 20 join. Sekian saja pembentangan dari kami. Saya tutup pembentangan kami dengan serangkap pantun. Pohon berangan, tempat bertemu. Girangnya rasa, si anak dara. Baliklah Tuhan, membawa ilmu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Ada pantun lagi ya. Baik, tanya kumpulan 8 sastra Panji. Okey, berdasarkan pembentangan kumpulan 5, 6, 7, 8. Ada sebarang pertanyaan. Jelas ke dengan pembentangan kumpulan 5 tentang sastra cerita legenda? Kumpulan 6 cerita teladan dan 7, 8 sastra hikayat serta sastra Panji. Okey, cerita legenda masih berada dalam ruang lingkup sastra lisan. Ya, cerita teladan juga sastra lisan. Sastra hikayat sastra tulisan, sastra Panji sastra tulisan. Okey, tolong take note lah. Ya, ada beza sastra lisan dan sastra tulisan supaya kamu tak tersasar nanti ya. Baik, ada pertanyaan? Tak ada, saya rasa setakat itu sahaja. Sekarang dah 11.46, lapar ke? Masing-masing dah nak pergi lunch ataupun nak masak tengah hari kan?
Baik, terima kasih. Setakat itu sahaja. Jumpa pada minggu hadapan. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan minggu ni adalah last due date due date bagi minggu ke-7 untuk penghantaran tugasan. Hari yang terakhir ialah pada hari Ahad. Bukan hari ini ya. Tapi minggu ini hari yang terakhir ialah hari Ahad. Jadi bagi yang nak hantar tugasan due date-nya minggu ke-7 hari ini, bukan hari ini tapi hari yang terakhir ialah hari Ahad minggu ini. Ya. Setakat itu sahaja, kita berjumpa pada minggu hadapan dengan kumpulan yang seterusnya 9 sehingga 12. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Salam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Okey. Doktor. Doktor? Boleh dengar? Doktor? Doktor ada tak? Doktor ada lagi tak? Doktor? Doktor ada lagi kan? Ya. Satu. Ya, saya. Salah satu ahli kumpulan saya, Rachel, dia tiada dalam pembentangan hari ini sebab dia terpaksa balik kampung atau dia meninggal. Okey, maklum. Okey, thank you. Terima kasih.